bersama dengan Yang Mulia Awangku Muhammad Nazih bin Pengiran Yusof, merupakan setiausaha agung. Kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya panggil apa ni? Awangku atau apa ni? Panggil Nazih pun. Nazih boleh ya. boleh. Baik, kita ucapkan selamat datang ya. Sama-sama. Baik, dan tetamu kita yang kedua ni. Ya, kita bersama dengan Haji Muhammad Arifuddin bin Haji Mohtar, seorang ahli jawatan kuasa Persatuan Pemuda. Assalamualaikum, selamat datang. Ramai pagi. Ya, terima kasih sekali lagi Ramai Pagi mengucapkan kepada keduanya lah ya. Sama-sama. Alhamdulillah. Baik, kita mulakan sesi wawancara kita pada pagi ini, dan mula-mula kita akan bersama dengan Tuan Nazih sendiri ya. Kita ingin mengetahui bilakah Persatuan Motosikal Darussalam didaftarkan secara rasminya. Silakan. Okey, Persatuan Motosikal Darussalam, ringkasnya Pemuda, mula didaftarkan pada 17 Januari 1996. Secara rasmi yang membawa motor bersepadu. Pemuda juga adalah merupakan persatuan motosikal yang pertama didaftarkan di Brunei dan merupakan yang terbesar di Brunei. Kedua-duanya turut diiktiraf di dalam The Brunei Book of Records pada tahun 2019. Ya. 2019. Ya, okey. Jadi sudah sekian lama sebenarnya, 1996. Mungkin boleh dijadikan cerita bagaimana ianya telah pun ditubuhkan oleh founder yang pertama tersebut, dan seterusnya juga mengenai dengan misi dan visi pemuda ini. Okay, misi pemuda adalah untuk menyatukan penggemar-penggemar motosikal yang berkuasa tinggi di Brunei Darussalam, membentuk satu persatuan yang bermutu tinggi bagi menyertai dan sekaligus mewakili negara di dalam acara dalam negeri maupun di luar negeri. Manakala visi pemuda adalah untuk melahirkan ahli-ahli yang beretika, berkualiti, berdisiplin dalam mendukung wawasan Brunei 2035. InsyaAllah. Baik, demikian tadi audio ya, pendekatan kita mengenai dengan asal mula cerita mengenai dengan Persatuan Motosikal Darussalam, iaitu Pemuda ini, bersama dengan sekali lagi kita perkenalkan, iaitu Yang Mulia Tuan Awangku Muhammad Nazih, merupakan setiausaha agung. Baik, sekarang kita beralih pula bersama dengan Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Arifuddin ya. Mungkin dapat menjelaskan. Jadi Tuan, setakat ini berapakah jumlah keseluruhan iaitu ahli-ahli yang berdaftar di dalam Pemuda ini? Silakan. Okey, alhamdulillah sehingga hari ini seramai 1016 orang ahli yang berdaftar di bawah naungan Pemuda. Di mana jumlah tersebut tidak termasuk ahli-ahli tanggungan. Maksudnya ahli tanggungan itu pilihan ataupun pasangan yang riders Pemuda itu, dan juga jika dicampurkan keseluruhan membawa kepada lebih daripada 1,100 orang ahli. Ramai sekali ahli-ahlinya di seluruh negara Brunei Darussalam. Pasti adakah ia terdiri daripada rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam sahaja, ataupun mungkin ada ahli-ahli dari luar negara? Ada ahli-ahli daripada luar negara yang mana yang ada yang kahwin dengan Bruneian. Jadi tidak termasuk ataupun tidak terhad kepada Brunei sahaja. Ya. Jadi ingin diketahui antara aktiviti-aktiviti yang diadakan oleh Persatuan Pemuda ini, terutamanya sepanjang tahun lepas, tahun 2022 yang lalu, mungkin boleh diceritakan dan diimbas kembali. Alhamdulillah, selama 2022 daripada Januari sehingga ke hari ini, Pemuda telah membuat yang mana terbaru ada membuat jelajah yang mana jelajah tu diambil daripada Maulud Nabi, jelajah masjid ke masjid, daripada start daripada Temburong hingga ke Kuala Belait, dan juga tidak tertinggal daripada di Muara juga. Dan juga setiap bulan kami memang ada orang update meet up sentiasa ada meet up, yang mana di sana nanti ada sebarang update daripada pemuda, ahli-ahli pemuda, dan juga rancangan-rancangan seterusnya. Dan semua rancangan telah diaturkan daripada awal sehingga akhir. Mungkin kalau ada sebarang perancangan yang ad hoc ataupun yang
baru dikenal ataupun di plan akan dibagi tahu kepada ahli-ahli pemuda. Baik, sebentar tadi kami paparkan ya bagi tontonan penonton semua iaitu hasil-hasil rakaman ataupun gambar-gambar yang telah dibawakan. Mungkin dapat diceritakan mengenai dengan aktiviti-aktiviti yang telah mengambil tempat yang telah berlangsung pada tahun lalu 2022. Silakan. Baik, mungkin dapat dijelaskan di skrin TV kita sekarang ini saat bila dan di mana ni? Okey, yang gambar yang pertama, gambar yang 4 orang itu adalah sempena dengan sambutan Hari Belia Kebangsaan tahun lepas yang ke-17. Di mana pemuda dijemput. Kemudian salah satu gambar lagi adalah merupakan majlis hari memperingati mangsa lalu lintas sedunia. Di mana di dalam gambar tersebut yang dipertua dengan naib yang dipertua menghadiri majlis tersebut. Kemudian gambar yang di bawah adalah merupakan projek pemuda sendiri, iaitu Let's Join Hands Together, bagi sama-sama mendukung dan membantu Kementerian Kesihatan di dalam nyorang mengontrol COVID-19. Di mana kami membantu di pusat belia untuk mengantar makanan-makanan kepada yang kuarantin buat masa itulah. Jadi maknanya adakah keterlibatan seramai 1,000 lebih ya daripada ahli-ahli pemuda sendiri berpartisipasi dalam acara tersebut ataupun macam mana? Ataupun sebahagiannya daripada kerana kita faham saat pandemik waktu itu kan, jadi jumlah pun perlu dihadkan ya. Jadi turut aktif sebagai sukarelawan dan juga turut aktif di dalam meningkatkan kesedaran mengenai dengan kepentingan keselamatan lalu lintas. Terusnya kita ada beberapa gambar juga yang turut dipaparkan. Jadi mungkin boleh dikongsikan. Ini salah satu gambar yang baru saja kami buat pada Disember, adalah merupakan projek menyusuri sejarah. Bersama dengan Pusat Sejarah Brunei, Majlis Tertinggi Melayu Islam Beraja dan juga Jabatan Muzium-Muzium Brunei. Jadi misinya untuk apa tu? Ini adalah kolaborasi kami untuk orang mendekatkan lagi kami, ahli-ahli kami dengan sejarah-sejarah di Brunei. Bagi contoh saja tempat-tempatnya lah, seperti orang makam Sultan Bolkiah, makam Sultan Syarif Ali, itu yang kami susuri pada Disember lepas. Wah, seronok sekali. Dan untuk berikut ini, ini adalah salah satu aktiviti pemuda di mana gambar yang di atas merupakan tutong perayaan night ride sempena dengan Hari Keputeraan. Kemudian yang di bawah adalah perlawanan futsal, tournament bagi ahli-ahli pemuda, kerana di dalam pemuda ada 4 pasukan, dibahagikan kepada 4 pasukan. So itu futsal di antara 4 pasukan itu saja. Kemudian yang atas, gambar yang atas adalah merupakan Keep Fit and Right program, di mana pemuda dan ahli-ahli di antara pasukan yang saya maksudkan tadi, mereka turun ke Bandar Kuching untuk membuat aktiviti. Kerana kita sedia maklum di penghujung bermula daripada pertengahan hingga ke penghujung tahun 2022, longgaran bagi kita ya daripada pandemik tersebut, jadi membolehkan kita ni untuk meneruskan aktiviti-aktiviti yang diadakan di luar. Baik. Jadi itu adalah antara aktiviti-aktiviti yang telah pun diadakan di sepanjang tahun 2022. Bagaimana pula dengan tahun ini, Tuan? Tahun 2023 ini. Apakah antara perancangan ataupun aktiviti yang akan diungkayahkan oleh Persatuan Pemuda ini? Okey. Untuk aktiviti 2023, minggu lepas kami ada mengadakan first weekend meetup. Weekend meetup usually kami akan adakan pada tiap-tiap bulan. Sama ada di awal bulan maupun di ujung bulan, dibagi setiap bulan itulah. Kemudian minggu depan Persatuan Pemuda akan mengantar rombongan di dalam lebih 32 buah motosikal untuk menyertai kelabakan ride menuju ke Tawau, Malaysia, Sabah. Dari mana? Dari Brunei. Dari Brunei sendiri melalui jalan Labu, pos kawalan Labu,
and then menuju ke Tawau. Jadi biasanya lokasi ataupun tempat bermula kalau di negara kita sendiri, di mana tu biasanya yang dijadikan tempat ataupun perkumpulan ataupun tumpuannya? Untuk Kalabakan Run 2023, ianya akan bermula daripada pos kawalan Labu. Di sana. Semua akan berkumpul di sana. Kemudian bila sudah semua bersedia, dan kami akan memulakan konvoi menuju ke Tawau. Ya. Lalu apa aktiviti yang dilakukan di Yang Tawau? dijangkakan nanti menarik Di sana nanti kami akan menghadiri Tawau International Bike Week. Tawau International Bike Week. Bila diadakan tu? Mungkin Acaranya akan secara diadakan tepatnya lah. pada 21 Januari sehingga 23 Januari. Jadi selama 3 hari. Selama 3 hari, insyaAllah. Berlangsung, ya? InsyaAllah. Menarik Okey, sekali. baik. Dan seterusnya apa sahaja lagi yang menarik yang akan berlangsung sepanjang tahun 2023 ini? Seperti tahun-tahun yang sebelumnya, kami akan mengadakan, untuk acara Februari akan mengadakan Patriotic Ride. Ya. Itu acara orang annually lah. Ya. Sempena dengan Hari Kebangsaan. Kemudian kami akan membuat Kenyalang Ride 2023 pada 14 sehingga 18 Mac. Ini acara Kenyalang Ride ini adalah untuk our courtesy visit to Kuching punya site untuk menyampaikan dan memaklumkan mengenai dengan salah satu acara yang terbesar di Brunei yang akan diadakan oleh Pemoda, iaitu 21st Borneo Island International Big Bike Festival, yang mana akan berlangsung pada Disember 2023, insyaAllah. Baik, mungkin dapat dijelaskan juga selain daripada negara jiran terdekat kita ini seperti Sabah dan Sarawak, mungkin bagaimana pula mungkin di Kepulauan Indonesia sendiri? Ada. InsyaAllah. Tapi cuma untuk Kepulauan Borneo yang cuma itu memerlukan perancangan yang lebih rapi lah, sebabnya ia memakan masa dan perjalanannya agak jauh. Agak jauh lah, ya. Baik, dan kita ingin mengetahui bagaimana pula perancangan. Ini perancangan dijangka masa panjang nanti. Perancangan di masa panjang, insyaAllah Pemoda ni orang akan terus bergiat aktif, bukan saja dari segi orang menunggang motosikal, tapi insyaAllah Pemuda juga akan aktif dalam acara keagamaan, seperti mengadakan jelajah masjid-masjid. Kemudian Pemuda akan terus bekerjasama dengan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan selaku rakan belia. Kemudian dengan Pusat Sejarah, MTIC, Ministry of Technology and Info Communication. Di sana nanti Pemuda akan terus orang berganding bahu dengan mereka untuk sama-sama menjalankan acara-acara yang dapat kita ni ungkayahkan di masa akan datang, insyaAllah. Ya, pelbagai kolaborasi sebenarnya yang diadakan. Betul. Ya, kolaborasi di dalam negara dan juga di luar negara bersama dengan negara-negara sahabat. Ada yang bertanya, untuk menjadi seorang ahli pemoda, adakah memerlukan motosikal? Ada sebenarnya yang bertanya ni sebenarnya. Silakan Tuan Haji. Alhamdulillah, seperti sebelum-sebelumnya, soalan ini kalau secara lazimnya sebenarnya tidak memerlukan sebenarnya, tapi kalau untuk masuk ke dalam ahli-ahli pemoda, kalau yang ada bermotor adalah menjadi satu kelebihan. Tapi kalau sebagai ahli pemoda, enthusiasm itu atau orang penggemar-penggemar itu walaupun dia tidak mempunyai motor, sedangkan apabila mereka awal-awalnya memang masuk dalam ahli pemoda bermotor, tapi selepas tu ia tidak akan mungkin kemudian ada tidak bermotor, masih dapat dilanjutkan sebagai ahli pemoda. As long as ia 18 tahun kan. 18 tahun ke atas. Motosikal itu walaupun orang dah terdapat, kalau akan mendaftar sebagai ahli memang kami alu-alukan. Masih kami alu-alukan. Okey, baik, kalau mungkin secara peribadi ingin saya ajukan soalan ini kepada Tuan Haji Muhammad Arifuddin sendiri, secara peribadi pengalaman menarik yang selama sebagai ahli jawatankuasa, pengalaman menarik selama bersama dengan pemuda ini mungkin dapat dikongsikan bersama. Okay, Alhamdulillah, selama saya menjadi ahli jawatankuasa memang mencabar, bukan sahaja dipertanggungjawabkan menjadi salah seorang ahli jawatankuasa yang mana
memegang ataupun buat masa ini saya sendiri ahli jawatan kuasa bagi kewangan. Jadi mana-mana pun mana yang Ketani Indah kenal tu boleh jadi kenal, dan semua benda-benda yang Ketani belum pernah melalui jadi Ketani lalui fasa-fasa pengalamannya. Dan salah satu daripadanya adalah sebelum ni daripada tahun lepas saya menghadiri satu kursus yang mana kursus untuk mempertingkatkan di kepimpinan belia, yang mana saya belajar mengenai dengan projek untuk mengendalikan projek-projek belia. Baik, bekerja sama dengan orang tempatan Ketani sendiri itu memang mudah, perkara yang sangat mudah. Tetapi bagaimana pula bekerja sama dengan mereka-mereka yang mungkin daripada negara jiran Ketani, Sabah, Sarawak misalnya? Alhamdulillah juga mungkin akan datang ini seperti mana Tuan Nazir sendiri tadi ada memperkatakan mengenai dengan BIBBF secara singkatnya 21st ni. Saya sendiri akan melalui macam mana caranya untuk mendekati dengan negara jiran. Itulah ia punya insyaAllah moving forward pengalaman menarik nanti ya. InsyaAllah. Baik, kepada Tuan Awangku Muhammad Nazir sendiri, memandangkan dari dulu sebenarnya sudah pemoda ini ditubuhkan 1996 sehingga tahun 2022, apa sahaja perbezaannya, mungkin juga dari segi perkembangannya, terutamanya juga dari segi teknologi Ketani sekarang ini. Bagaimana pemoda sendiri cuba untuk menarik minat dan juga menyebarkan maklumat mengenai dengan aktiviti pemoda ini. Silakan. Okay, moving forward, since we all maklumkan pemoda tu ia bermula 1996 and now 2023. So moving forward from there, kami sudah orang slowly menukar kami punya whatever, kami punya pendaftaran ke apa, semua we move to digitalization lah. Betul. So semua masa ni sudah kami cuba untuk menggunakan Google Form sebagai kami punya registration form untuk masuk sebagai ahli. Kemudian orang kalau dulu mungkin ada Facebook, ada Instagram. So dan from lebih kepada manual. Now kami orang apa saja aktiviti kami itu sudah kami boleh orang mempertontonkan kepada orang awam yang pemoda tu bukannya sekadar persatuan motosikal. Cuma kami now lebih lagi kepada mendekatkan kami punya ahli-ahli kepada masyarakat melalui orang macam yang baru Disember kami membuat program menyusuri sejarah. Itu aktiviti yang one of the biggest activity yang kami buat lah. Lagipun ia collaboration dengan pihak kerajaan kan, government. Pusat Sejarah, Majlis Tertinggi Melayu Islam Beraja. So dari sananya orang perbezaan itu sudah nampak bah. So bukan saja dari seginya orang, kalau dulunya bis kita manual kan, kalau nowadays pakai telefon saja, masuk saja Google Form, then we can just register. And then payment pun untuk masuk pemoda ia ada registration fee. So you can just simply transfer via online ke apa. So orang teknologi itu mengubah sudah. So kami pun orang cuba untuk membagi kesenangan sedikit kepada ahli-ahli supaya orang tidak payah ke bank untuk membuat pembayaran ke apa, semua macam itulah. Ya, menarik sekali ya dengan perkongsian yang diberikan tadi, sebab Ketani mahu tak mahu perlu juga Ketani memperbaharui segalanya setiap urusan, semuanya di hujung jari ya, kerana di mana-mana pun seluruh dunia kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 itu. Baik, untuk akhirnya sedikit ya, kurang daripada 2 minit. Apakah saranan ataupun harapan BIS kita sendiri dapat kongsikan bersama dengan terutama sekali masyarakat di luar sana? Okey, saranan kami, saya selaku wakil daripada Persatuan Motosikal Darussalam untuk orang awam di luar agar dapat mengamalkan ciri-ciri keselamatan. Orang jalan raya tu boleh kita ni sharekan lah. Di sana ada motosikal, di sana juga ada kereta. So bukan saja untuk diri sendiri, orang-orang sekeliling juga. Keselamatan orang di sekeliling. Kemudian orang apabila kita ni mengamalkan keselamatan itu dengan harapan ia dapat mengurangkan kadar
kemalangan di jalan raya di negara Brunei Darussalam. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan untuk terakhirnya, bagaimana untuk orang ramai mengetahui perkembangan terbaru mengenai dengan pemuda Brunei ini? Mungkin boleh kongsikan laman-laman Instagram, Facebook dan Facebook sebagainya. Okey, untuk yang belum follow Instagram Pemuda, boleh mengikuti Pemuda di @pemudabrunei. Kemudian di Facebook Pemuda Bersepadu. Baik, Pemuda Bersepadu di laman Facebook dan juga Pemuda Brunei di laman Instagram. Baik, terima kasih kita ucapkan kerana sudi hadir ke Rampai Pagi bagi mengongsikan mengenai dan perkembangan Persatuan Motosikal Darussalam Pemuda. Terima kasih kepada Awangku Muhammad Nazih bin Penguyan Yusof dan juga Haji Muhammad Arifuddin bin Haji Mohtar atas kesudian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.